Selepas besarannya Sir Alex Ferguson telah rekomen iaitu seorang jurulatih pasukan Everton untuk menjadi jurulatih pasukan Manchester United yang baru, iaitu David Moyes. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So, hari ni dalam segmen bedah taktik, kita nak tengok taktikal David Moyes, apa yang tak kena dekat Manchester United. Macam kita tahu, selepas besarannya Sir Alex Ferguson pada musim 2012-2013, David Moyes diamanahkan untuk menjadi jurulatih pasukan Manchester United dan meneruskan legasi Ferguson. Tapi sayang, musim tu adalah musim disaster untuk pasukan Manchester United yang nak dilupakan oleh semua komuniti Manchester United dan juga termasuk David Moyes sendiri. Yang mana Manchester United menghabiskan musim tu di tanggal ke-7. Bukan 7 ni. 7 ni. 7 tu musim ni. So, jom kita tengok apa yang tak kena dengan Moyes. Formation yang selalu digunakan oleh David Moyes dekat Manchester United adalah 4-2-3-1. Daripada goalkeeper David De Gea, dekat back 4 gandingan Vidic dan juga Ferdinand, dekat right back ada Rafael, dekat kiri ada Evra. Double pivot adalah Fellaini dan juga Michael Carrick. Wing kanan adalah Antonio Valencia, wing kiri adalah Ashley Young. Attacking midfielder adalah Wayne Rooney dan striker adalah Van Persie. So, inilah base 11 yang kerap digunakan oleh David Moyes, sambil kadang-kadang ada rotation juga dekat bahagian wing dan juga striker. Dan first kali kalau hang tengok balik squad, Ferguson telah bagi squad yang tak balance kepada David Moyes. Yang mana hang tengok waktu tu, walaupun rata-rata pemain Manchester United, kalau hang tengok average umur waktu ni, average umur pemain Manchester United adalah 25 tahun. Tapi Manchester United ada satu masalah besar, iaitu dekat bahagian defense. Yang mana dua centre back Manchester United waktu ni sudah pun melampaui masa emas depa. Waktu ni Ferdinand dah 35, Vidic dah pun 32. Dan still ada Carrick dalam pasukan yang dah pun lepasi 30 tahun. Dan itulah aku rasa salah satu masalah terbesar Manchester United pada musim ni. Dan kalau hang tengok baliklah squad Manchester United musim 2013-2014 ni, akan rasa lagi amazed lah macam mana Ferguson bawa squad ni boleh menang EPL musim lepas. Tapi still lah, benda ni bukan boleh jadi alasan besar, sebab pemain Manchester United ni lah pemain Manchester United yang menang Liga pada musim lepas. So, mereka masih lagi ada winning mentality. Tapi apa yang tak kena dengan taktikal Moyes, dan selepas mendapat skuad yang tak balance, David Moyes cuba untuk menstabilkan pasukan kembali untuk mendapatkan beberapa signing. Waktu ni aku ingat lagi, banyak gila rumours David Moyes nak cuba dapatkan Fabregas, Toni Kroos, Luka Modric, Arturo Vidal, nak cuba dapatkan Gareth Bale tadi sebelum dia berpindah ke Real Madrid. Semua tak dapat. Lalah kali dapat Fellaini daripada Everton. Masih ingatkah anda semua kepada Fellaini? Dan satu lagi signing David Moyes bersama Manchester United adalah Juan Mata, iaitu dia datangkan pada waktu Januari. Dan waktu tu sebab David Moyes ni gagal mendapatkan target dia adalah disebabkan dia sendirilah kurang daya tarikan. Sebab kalau tengok resume dia pun, kelab paling besar dia pernah latih sebelum latih MU adalah Everton je. So, bila dia main dekat MU, pressure tu memang lain lah. Dan Moyes juga tak dapat keluarkan potensi penuh daripada player-player muda. Lagi-lagi pemain seperti Wilfried Zaha. Zaha ni dibawa oleh Ferguson ke Manchester United, tapi Ferguson kira scam dia jugalah. Beli-beli lepas tu tinggal. Sampai hari ni aku still fikir macam mana Zaha ni akan jadi kalau dia bermain under Ferguson. Sebab Zaha seorang talented winger tau. Tapi sayang tak pernah diberikan peluang oleh David Moyes, oleh Luis van Gaal sebelum dia kembali ke Crystal Palace. Sebelum kita nak tengok benda buruk yang ada waktu dekat zaman Moyes ni, kita tengok benda baik dulu dekat zaman Moyes. Yang pertama sekali, dia pemenang Community Shield lah, berjaya kalahkan pasukan Wigan 4-0 dalam game tu. Tapi itulah waktu tu ramai kata kalau Manchester United menang Community Shield ni adalah trofi Ferguson, bukan trofi Moyes. Tapi bagi aku, Moyes handle game ni, so dia deserve lah trofi ni. Yang kedua adalah dia berjaya promotekan seorang pemain muda yang berbakat, iaitu Adnan Januzaj. Tapi tadi ramai juga bagi tahu, pemain seperti Januzaj ni dia boleh perform musim ni bukan disebabkan dia memang padu, tapi disebabkan pemain Manchester United memang teruk musim tu, so membuatkan Januzaj ni nampak padu. Tapi Januzaj still a promising talent yang David Moyes berjaya keluarkan daripada pasukan Manchester United. Benda baik yang ketiga adalah, ada lagi tak? Dua tu je kot. Kita tengok benda buruk pula dia dekat Manchester United. Tamat dekat tanggal ke-7 Liga selepas menang EPL pada musim lepas. Yang kedua adalah gagal untuk salin skuad. Yang ketiga adalah taktikal dia mudah dibaca. Yang keempat, banyak pecahkan rekod-rekod dekat tempat sendiri. Macam West Brom kali pertama menang dekat Old Trafford sejak 1976. Everton first win sejak 1992 dekat Old Trafford. Newcastle first win dekat Old Trafford sejak 1972. Dan yang terakhir, dia sendiri hilang kepercayaan daripada pemain dia sendiri. Sebenarnya kalau kita kembali ke zaman Ferguson sendiri yang minta David Moyes ni ganti dia. Dan David Moyes sendiri bagi tahu waktu ni dia belum ready. Tapi secara hormatnya, bila Ferguson mai sendiri minta dekat hang, takkanlah hang nak tolak. So dia terima dengan hormatnya jawatan tu. Dan kalau hampa tengok rekod dia dekat Everton dalam 3 musim terakhir sebelum dia latih Manchester United, boleh dikatakan baguslah untuk pasukan Everton. Musim lah sebelum dia join MU, dia finish dekat tanggal ke-6. Musim 2011-2012 dia habiskan dekat tanggal ke-7. Sama juga musim 2010-2011 dia juga finish kat tanggal ke-7. So dalam 3 musim berturut-turut dia berjaya finish dalam top
10. Aku tak tahulah Ferguson nampak apa dekat dia, ataupun mungkinlah semangat kenegaraan kot, sebab Moyes pun orang Scotland juga, Ferguson orang Scotland. Jom kita tengok taktikal Moyes ketika bertahan dekat Manchester United macam mana. Mostly ketika bertahan, pertahanan United selalu main highline tau. Macam apa tau lah kan, selalu permainan Manchester United selalu mendominasi perlawanan, dan itulah sebabnya mereka main highline. Tapi sangat-sangat tak dibantu oleh slownya pertahanan seperti Vidic dan juga Ferdinand, yang aku boleh kata dah tua lah tentu. Dan Manchester United memang rapuh gila dekat midfield lah, lagi-lagi ada Fellaini dan juga Carrick. Walaupun mereka ni bagus daripada segi bertahan, tapi mereka ni slow. Bila mereka main highline, mereka kena counter attack, memang terabuk bagian defend. Tapi kalau sebut pasal Fellaini kan, aku tak boleh nak salahkan Fellaini sangat tau. Sebab kalau hampa tengok dia dekat Everton dulu, kalau nak dibezakan dengan Manchester United, memang beza tau role dia dekat Everton dan juga MU. Role dia dekat Everton adalah sebagai nombor 10 tau. Dia ni adalah second striker dekat pasukan Everton. Tapi bila main dekat MU, dia ni digunakan sebagai center ataupun defensive midfielder. So memang payahlah member nak buat kerja. David Moyes tak pernah bagi kepercayaan dekat Fellaini untuk main sebagai nombor 10. Bila Van Persie injured dekat tengah musim pun, dia letakkan Rooney yang main nombor 10 tu dekat striker, lepas tu beli jual mata daripada pasukan Chelsea. Lepas tu masalah defense Manchester United adalah dua wingback mereka yang selalu naik ke atas tau. Walaupun bila mereka naik atas, kadang-kadang di cover juga oleh wing seperti Valencia dan juga Young, tapi still tak cukup bila Manchester United kena counter attack. Tapi sebelum tu, bulan puasa ni hampa nak tambah amal tak? Aku nak ajak hampa infak dekat Umrah Camp Malaysia. Umrah Camp Malaysia adalah satu badan NGO yang menjadi saluran untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Depa ni bukan saja aktif dekat Malaysia, depa ni aktif dekat Filipina, dekat Vietnam, dekat Kemboja, dekat Indonesia dan banyak negara lagi. Antara usaha yang depa wujudkan adalah depa ni wujudkan Mahat Tahfiz yang memfokuskan pengambilan pelajar daripada negara dunia ketiga, macam negara yang aku kata tadi. Depa juga buat kompleks warga emas, membantu warga emas untuk belajar fardu ain, dan buat juga camp celik Al-Quran untuk orang yang nak belajar baca Al-Quran. Dan banyak lagi aktiviti kebajikan yang mereka buat. Lah ni juga mereka sedang aktif berdakwah dekat Filipina. Dan lah ni mereka memerlukan dana tau, bukan untuk mereka, tapi mereka ni memerlukan dana untuk pembinaan masjid dekat negara Filipina, iaitu dekat daerah Tebu Ilan, dekat Pulau Cebu dekat Filipina. Kos pembinaan masjid ni memerlukan 1.5 juta. Mereka ni bukan nak buat masjid saja kat sini. Kos 1.5 juta ni termasuk nak buat rumah musafir, nak buat rumah guru, nak buat dewan pengajian, dan nak jalankan aktiviti-aktiviti yang macam aku bagi tahu awal tadi. Dan kalau hampa nak tahu, hampir 98% penduduk dekat daerah Tebu Ilan orang Islam ni adalah orang mualaf. So mereka ni baru masuk Islam. Dan kalau hampa nak tengok, hampa boleh tengok dekat FB mereka, dan jomlah infak dekat mereka, memudahkan lagi urusan mereka. Hampa bayarlah, hampa mati nanti hampa tengok pahala duk masuk lagi dalam kubur. So memang berbaloi lah. Dan link aku letak kat description kat bawah, hampa boleh tekan link tu. Beli murtabak hangit boleh, takkanlah nak demam tak boleh, betul tak? Masuk balik dalam video. Kita tengok attacking pula. Formation yang digunakan Moyes macam aku kata tadi, mereka ni selalu gunakan formation 4-2-3-1 kan. Dalam hal ni, masalah utama attacking Manchester United adalah double pivot lah. Double pivot Manchester United secara teknikal, mereka ni bukan ball playing midfielder. Dua-duanya jenis pemain yang jenis dapat bola, mereka akan release terus. Dapat bola, mereka akan release. Waktu ni, untuk menghubungkan antara serangan dan juga midfield, Moyes terpaksa gunakan Rooney untuk drop deep ke bawah, untuk kutip bola, untuk release bola ke atas. Dan Manchester United waktu zaman Moyes, mereka sedar kekurangan mereka dekat bahagian midfield. Jadi untuk solusi mudah, Moyes ni banyak mainkan cross dekat Manchester United. Dia banyak naikkan fullback seperti Evra dan juga Rafael untuk cross masuk ke dalam kotak penalti. Dan kalau tengok statistik musim 2013-2014, Manchester United adalah tim yang paling banyak buat cross dalam musim ni, iaitu dengan 1000 crosses dalam 38 game. Sampai Ferdinand pun pernah cerita tau, kami main crossing ni macam striker kami ni Peter Crouch dan juga Giroud. Memanglah crossing ni salah satu cara permainan, tapi bila hang selalu menggunakan crossing untuk attack, ni menunjukkan yang hang ni buntu dalam perlawanan, dan taktikal hang memang akan mudah dibaca. Bila hang asyik main cross je, defense memang akan penuhkan orang dalam kotak penalti lah. Bila injurednya Van Persie, Rooney jadi striker, Juan Mata jadi attacking midfielder. Aku boleh kata situasi lagi susah lah dekat midfield Manchester United, sebab Juan Mata bukanlah sejenis player yang jenis suka drop deep ke bawah. Juan Mata adalah sejenis player yang suka duduk belakang striker dan akan create chance untuk attacking pasukan Manchester United. So pergerakan Manchester United memang terbatas lah daripada segi attacking dan juga defensif. So mau tak mau dia pemain cross je lah. Dapat bola passing kanan ke kiri ke, Evra ataupun Rafael akan cross masuk dalam kotak penalti. Dan musim ni menjadi musim petaka untuk Manchester United lah, sebab daripada juara EPL pada musim lepas, tiba-tiba duduk nombor 7. Tapi ya, aku ada persoalan dalam diri aku tau. Daripada dulu lagi aku tertanya-tanya,
Sebab kita dapat nampak taktikal Moyes ni gagal adalah disebabkan kekurangan kualiti dekat bahagian midfield dan juga masalah dekat bahagian defender. Memang betul skuad ni lah yang digunakan oleh Ferguson untuk menang EPL pada musim lepas. Tapi setelah Ferguson tinggalkan midfield dan juga defend yang rapuh kepada David Moyes. Apa akan jadi ya kalau Moyes betul-betul dapatkan target dia macam Cesc Fabregas ataupun Luka Modric? Dan nampak rasa adakah Moyes akan buat lebih baik dekat Manchester United kalau dia berjaya dapatkan transfer target dia? Dan kalau kita tolak daripada segi taktikal, daripada segi transfer, satu masalah besar yang banyak player senior Manchester United sendiri bagi tahu, macam Evra, macam Ferdinand, depa bagi tahu, sejak kedatangan Moyes, depa ni kehilangan winning mentality tau. Dia contoh waktu zaman Ferguson, depa ni lagi banyak bincang taktik cara depa nak menyerang pasukan lawan dan macam mana depa nak jalankan taktik depa tu dengan lagi baik. Tapi waktu zaman Moyes bila datang ke Manchester United, Moyes ni lagi banyak cerita macam mana depa nak stopkan attacking pasukan lawan. Our mindset, we never worried about the opposition. We never set ourselves up and said, oh, we need to make sure we contain this and contain that. We're going to try and win this game based on what we're good at. Yeah? But I remember the first couple of games against Liverpool and Chelsea, and we were talking more about Hazard and Coutinho than we were about our own attacking tactics. So there's doubt, and there's players then look at each other. This ain't us. We're not used to this, and you can see even the younger players looking around, going, "Whoa, we're better than them. We won the league last year. We believe we can beat these. Put us on the front foot and let us go out and attack these players." Bagi aku taktikal tu bagus lah. Tapi sebagai juara bertahan, dan kalau hang ada winning mentality, hang akan lebih bimbangkan attacking pasukan hang. Hang akan fikir macam mana hang nak makan pasukan lawan berbanding hang nak elak dimakan oleh pasukan lawan. Dan selepas tak sampai setahun pun dekat Manchester United, David Moyes ni pun telah dipecat oleh Manchester United. Dan David Moyes sendiri bagi tahu dia ni tak diberikan masa yang cukup oleh board Manchester United. Dan apa rasa betul ke kalau David Moyes ni diberikan peluang, dia ni akan menjadi manager hebat dekat Manchester United? So itulah video kali ni, dan minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan dalam video ni. Kalau hampa nak tambah apa-apa info boleh tambah dekat bawah, dan kalau hampa nak betulkan apa-apa info hampa boleh tulis kat bawah juga, okey? Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.